وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat sama-sama kita niat iktikaf, dan seterusnya kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai peringatan antara kita, sebab Allah juga menyebut dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati antara satu sama lain itu memberi manfaat kepada kita sama-sama Islam. Jangan kata orang awam, tuan-tuan. Ulama-ulama juga mereka ini selalu ingat memperingati antara mereka. 3 hari ni, hari ni, malam ni, esok, lusa sampai 22, JAKIM buat perbincangan antara pakar-pakar termasuk mufti-mufti untuk melihat kepada beberapa isu yang terlibat dalam penentuan hukum. Jadi perbincangan itu dalam kalangan orang-orang yang pakar dalam bidang. Macam malam ni perbincangan mengenai istihadah, benda yang sangat tinggi dan perlu diperhalusi. Yang bentang pula adalah profesor-profesor yang hebat dalam bidang sains dan teknologi. Jadi semua orang akan dengar, dan di situ kita akan mengambil ilmu daripada pakar-pakar dia dan kita berdialog. Itu sebabnya tuan-tuan, hidup kita ni tak boleh lari daripada perbincangan. Ulama-ulama sama-sama dia berbincang untuk menghasilkan satu produk yang baik. Masyarakat juga begitu, kena saling ingat memperingati antara satu sama lain untuk kita menghasilkan generasi yang hebat. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah nak daripada kita ni sebuah negara yang hebat, negara yang mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak dapat keampunan Allah kalau masjid kita mati? Macam mana nak dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla kalau masyarakat ni tak tahu yang halal dan haram? Ini sebab tuan-tuan dan puan, kita selalu buat program-program masjid-masjid di Jabatan Agama Islam wilayah, seluruh wilayah Persekutuan, Selangor dan negeri-negeri yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, dengan usaha yang kita buat, sikit je ni usaha kita ni, nak kata banyak macam Nabi tak mampu kita, tuan-tuan. Nak ikut macam Nabi tak mampu, nak ikut macam sahabat-sahabat Nabi SAW tak mampu. Jadi kita buat apa yang termampu saja. Jadi macam malam ni kita dapat sama-sama berkumpul untuk mendidik diri. Ni nak masuk Ramadan ni, apa persediaan kita, tuan-tuan? Kita nak masuk dalam bulan Ramadan mesti kena ada persediaan, sebab Ramadan ni datang setahun sekali je. Itu sebabnya pada bulan Ramadan, soalan yang paling banyak masuk kat saya ataupun masuk tanya dalam program-program termasuk dalam televisyen, soalan paling banyak orang tanya, bab korek hidung batal wuduk ke tak? Tak selesai lagi masalah kan? Zaman arwah Tok Guru Datuk Harundin, arwah hidup lagi. Masa tu dia dekat Tanyalah Ustaz, masa tu dia dekat Al-Kuliah TV3. Orang tu tanya soalan yang sama, korek hidung batal wuduk ke tak? Orang sampai hari ni tanya lagi. Betul tak? Tak pelik. Itu soalan dia orang tanya. Setiap orang, generasi akan datang, dia akan tanya dan tanya dan tanya. Biar mereka tanya, tanggungjawab kami menjawab. Itu persediaan. Orang nak pergi umrah, dia akan buat apa? Ni ramai nak pergi umrah ni. Tadi kawan saya hantar, mereka berada dekat depan apa, Masjid Haram tu. Dekat luar kan, dekat jam, antara jam besar, dataran jam besar sampai ke pintu tu. Penuh orang macam haji. Orang dah mula rindu pada Masjid Haram. Walaupun boleh masuk Raudah sekali je,
Ada yang tak boleh masuk langsung. Isi-isi penuh, tak boleh masuk. Tapi orang macam musim haji, tuan-tuan, ramai manusia. Tak ada lah jarak-jarak macam tuan-tuan nanti 1 April ni insya-Allah. Lepas ni boleh buang semua ni. Sakit hati tengok. Lepas ni kita rapat-rapat sembahyang, alhamdulillah di wilayah persekutuan. Doa negeri-negeri lain turut sama lah, insya-Allah. Cuma setiap negeri tak sama dia punya hukum dia, undang-undang dia. Dia balik kepada raja masing-masing. Jadi kita doa, insya-Allah kalau wilayah dah mula 1 April, mungkin akan ikut negeri-negeri lain juga akan turut sama-sama bersama untuk rapatkan saf. Jadi tuan-tuan dan puan, apa persediaan kita? Kalau tadi saya katakan nak pergi umrah, orang akan buat persediaan. Belajar macam mana nak buat umrah, dapat umrah mabrurah. Ni bulan 6 bulan 7 pergi haji pula. Ada orang dah masuk dalam grup haji dah. Tabung haji dah buat satu grup. Kalau dekat Ceras, dia buat tabung haji Ceras ni, dia buat dah grup WhatsApp untuk geng-geng geng-geng haji. Tahun 2022. Di Bangi tu kawan-kawan saya ada yang dah masuk dah. Gembira tuan-tuan. Surat tak dapat lagi. Surat tak dapat lagi. Baru masuk dalam grup haji je. Happy tak ada tak. Ada yang telefon, Syekh, boleh tak tolong bagi kuliah? Saya buat makan-makan dekat rumah untuk family je. Untuk family. Kawan-kawan. Saya kata tengok jadual, nanti saya nak tengok jadual sebab jadual sangat-sangat padat. Tadi pun saya duduk belik jadual, rupanya rapat sampai akhir Disember. So jadual dah penuh dah. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kawan-kawan minta. Sebab dia kata kalau pergi kat masjid tu dah mungkin terlambat, malu nak tanya dia dah. Kita profesor nak tanya segan dia. Saya kata tak apa, tanya je lah. Dia kata ramai orang, kalau ustaz ada depan ni kita boleh tanya sikit. Nak pakai spender ke tak pakai spender tak tahu juga. Jangan tuan-tuan, saya bawa jemaah masa tawaf tu kita dah bagi tahu dah. Pak, jangan orang lelaki dia ada pantang larang dia. Perempuan ada pantang larang. Orang perempuan tak ada masalah. Geng perempuan saya pernah bawa, saya dah 10 tahun, 20 tahun bawa jemaah perempuan jarang ada masalah. Yang masalah dia orang ni dah putus haid lama, tiba-tiba datang haid. Itu masalah. Aku pula tolong kira dia ni ada period ke tak period tuan-tuan. Pelik makcik-makcik ni pun satu. Jarang, tak pernah dah kata ustaz saya dah putus lama, 10 tahun dah putus dia. Ni datang balik ni darah apa ustaz? Aku pula kena tanya. Darah apa makcik? Aku tengah mikir pula. Tanya suami mesti senyum. Suami kata ustaz dia putus lama dah ustaz. Mari pula dah orang tua ni. Orang tua perempuan tu punya masalah. Laki ya Allah, banyak semua masalah. Ada tu tengah tawaf tu pakai ihram. Tengah tawaf ni. Saya tengok nasib baik bukan haji. Dia sebelum haji. Tengok bekas spender. Kita baru sampai daripada Madinah awal. Tengah tawaf tu pergi kat dia. Pakai spender. Pakai spender Ustaz. Saya pakai spender putih. Sama dengan kain ihram. Pakcik mana boleh pakai? Kena bayar dam. Bila demo dam tu nak buka dan nak buka spender tengah-tengah orang tawaf tu. Kena sepak dengan buat arak lah. Saya kata pergi keluar dia, pergi dekat bilik air bawah tu, turun bawah, keluar masuk bawah. Dah satu hal pula kena nunggu dia pergi buang spender dia. Kadang-kadang saya tanya tak datang khusus ke? Saya tak sempat Ustaz, sibuk. Saya wakil isteri pergi. Tu sebab isteri pandai, kita tak pandai. Tapi saya tengok isteri saya pakai spender. Memanglah hukum dia lain. Aduh, tak faham aku kadang-kadang. Tu sebab tu persediaan orang nak pergi haji, pergi umrah. Kami orang fiqh tuan-tuan. Jadi selalu masalah akan orang tanya. Tapi tak apa, jangan malu, tanya je. Tanggungjawab kami jawab. Cuma kalau nampak sangat macam tadi lah, tak pergi khusus lah. Memang sedap aku bagi bam insaf tu dia tuan-tuan. Malam lepas buat tawaf semua tu, buat tahallul tu, belanja saya makan nasi Arab. Puas hati aku. Tak kena marah ni. Tuan-tuan, bukan apa. Ni bulan Ramadan pula. Bulan Ramadan kita kena buat betul-betul. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan Ramadan yang kita sempat masuk ke tak lagi. Saya yang bercakap tak boleh kata saya confirm masuk bulan Ramadan. Belum tentu Pak. Belum tentu. Walaupun saya kata jadual saya dah sampai bulan 12. Tuan-tuan, belum tentu sampai bulan 12. Jadual je, jadual akan jalan terus. Saya kalau jadi apa-apa, Allah yarham. Ni Ramadan akan datang, saya tak tahu.
Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz, dia tak tahu yang dia akan pergi sebelum Ramadan, betul tak? Ramai yang pergi sebelum Ramadan. Ustaz Asri Rabbani, beberapa hari lagi nak Ramadan, Allah ambil umur. Itu sebabnya kita, tuan-tuan, sebelum Ramadan ni kita dah tunjukkan yang kita sangat rindu pada Ramadan. Itu pertama. Nombor dua, bila masuk kita kena hargai Ramadan tu. Cuma sekarang ni, apakah perkara-perkara yang kita kena buat, sama-sama kita buat sebelum masuk Ramadan? Apa nak buat, tuan-tuan? Para ulama' dia ajar kepada kita, tuan-tuan, perkara yang perlu kita buat persediaan sebelum masuk Ramadan. Untuk masuk Ramadan, pertama, kasratul istighfar. Banyakkan istighfar, tuan-tuan. Banyakkan istighfar. Kenapa banyak istighfar? Sebab lepas ni dia balik kepada keampunan Allah. Allah ampunkan kita kalau kita minta. Apa maksud keampunan Allah? Banyakkan istighfar. Ada orang kata, nak minta maaf dengan Allah ni, kita kena minta, ya Allah ampunkan dosa. Itu sebahagian daripada kaedah. Tapi paling mudah, kata Nabi SAW, astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Satu hari, subuh saja, pagi saja, Nabi SAW akan baca 70 kali istighfar. Istighfar. Itu sebabnya Allah Ta'ala disebut dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bila kau rasa kau banyak buat dosa, banyak kena minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan, jangan kata kita tak ada dosa. Banyak dosa kita pada Allah. Betul tak? Kita menjual, kita banyak menipu. Kita buat bisnes, ada je benda yang kita tipu. Kita bekerja, ada banyak waktu yang telah kita ambil. Kajian yang dibuat oleh kementerian, kalau kira satu hari orang tu kerja berapa jam, kalau ikutkan dia kena kerja 8 sampai 5 petang. Berapa jam tu? 8 sampai 5. Berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu kan 12, 1 lah kita ambil. Lepas tu rehat sejam, kita ambil sejam. 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. 9 jam tu atas punch card. Tapi hakikat berapa banyak? Tolak kedai mamak sejam pagi, dah tinggal 8. Nah, pergi makan kan pukul 1 keluar, masuk balik pukul 2.30. Parking motor, parking kereta, ngengong sampai makan banyak, sakit perut, berak dulu, donden 2:45 baru masuk pejabat. Elok duduk atas meja tu. Duduk atas meja baru pegang, tidur pula, tertidur pula 20 minit. Bang, kalau campur-campur berapa jam je kita kerja? Itu pun dosa dah. Itu pun dah kira dosa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, berapa ramai orang dah tersilap dengan masa. Keberkatan Allah taala. Jadi sekarang ni dosa-dosa yang banyak tu kita buat, apa nak buat? Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kata, beristighfarlah kamu kepada Allah, aku Maha Pengampun. Cuma kena faham, dosa ni ada dua. Pertama, dosa dengan Allah. Bila dosa dengan Allah, minta ampun dengan Allah je. Minta istighfar 70 kali, 100 kali, 1000 kali istighfar, Allah ampunkan dosa. Cuma yang kedua ni dia panggil mu'allaqun bi'afwinas. Dia bergantung dengan dosa orang yang kita buat dosa. Katakan Haji, saya buat dosa dengan Haji. Nama apa je? Azim. Nazim. Katakan saya kutuk Haji Nazim. Ni apa ni? Pakai baju kuning, sakit mata. Tak ada kaitan pun. Apa pasal kau nak marah dia pakai baju kuning? Manusia ni hati.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kita ni selalu ada masalah. Kita ni kalau ikut nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, nafsu akan ajak ke arah keburukan. Kita tak suka dia pakai baju kuning pun kita marah. Tak pasal-pasal. Imam menyampah ke imam ni, imam baca panjang, marah. Alah, bodoh betul imam ni, panjang betul baca. Tambah-tambah bulan Ramadan, suara kalau sedap tak apa juga, dia marah. Tadi imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ish, bodoh betul imam. Bodoh juga imam. Kita bayar dia, pendek tak baca dia. Kalau hati ada masalah, buat panjang salah, pendek pun salah. Betul tak? Kalau imam tak datang, lagi parah dia kena. Nampak tak? Jadi manusia ni tak pernah selesai masalah. Tu sebabnya Allah kata, sebab engkau ni masalah hati, kau pergi minta maaf dengan orang tu. Saya kutuk Haji Nazir. Depan atau belakang? Haji Nazir tak tahu, saya kutuk ke belakang. Siapa baju kuning ni? Oh, dah pakai baju kuning macam Tok Sami. Tak pasal-pasal saya kutuk dia. Bang, wajib saya pergi jumpa Haji Nazir. Wajib sebelum saya mati. Bila saya mati, saya tak tahu. Takut keluar ni langgar naik motor, mati terus depan tu. Dah, jangan main. Baik, saya minta maaf. Zee, minta maaf Zee. Saya minta maaf banyak-banyak ni. Saya buat dosa tadi. Apa benda je? Ustaz, apa benda, apa cerita? Tak, bukan ustaz lah. Apa benda je? Oh, tadi saya kutuk pakai baju kuning. Oh, tak apalah. Kalau Haji orang baik, Haji kata tak apa. Allah Ustaz, tak ada apa dah Haji. Haji, saya dah biasa orang kutuk. Dah biasa orang kutuk. Saya maafkan semua. Haji pahala dapat masuk syurga. Saya yang minta ampun, InsyaAllah Allah ampunkan dosa saya. Sebab Haji maafkan saya boleh masuk syurga bersama-sama dengan Haji. Yang risaunya, Haji kata tak. Apa benda? Kau kutuk aku baju kuning? Aku dengar lama dah kau ni. Lama banyak kali aku dengar cerita kau ni kutuk aku banyak dah. Hari tu aku pakai baju biru, kau marah aku juga. Aku pakai merah, kau marah juga. Kau kata aku geng PWTC. Tak pasal-pasal. Contoh, dia marahnya. Kau kata aku macam-macam. Kau ni apa pasal? Aku takkan maafkan kau. Kita jumpa akhirat, brother. Habislah orang tu. Kalau macam tu keadaan, macam mana nak buat? Kak, macam mana nak buat, Kak? Kalau macam itulah jumpa manusia, dia kata jumpa di akhirat. Kak, kata para ulama, antaranya Imam As-Samarqand, kamu kena minta maaf sampai dia maafkan. Itu berat. No choice. Siapa suruh buat? Itu sebabnya kita jaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Menakutkan. Tu buat tuan-tuan, baik kamu diam daripada berkata-kata. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan AJK masjid, jangan cakap banyak. Tunggu pemilihan. Sekarang ni sebut pilihan pun ada masalah juga. Tunggu pemilihan. Tukarlah kalau rasa tak setuju. Betul tak? Ini tak. Cakap belakang, bom. Time pemilihan tak datang. Ini masalah dia. Kita telefon, kita nak cadang ni Haji jadi pengurusi masjid ni, ataupun jadi AJK masjid. Tak nak aku. Tak nak aku. Aku tengok mengarut lah semua ni. Pandai pula kau kata mengarut. Tapi kau punya komen macam kau boleh jadi pengurusi seumur hidup. Itu tak boleh. Itu sebab kita tolonglah jaga hubungan dengan manusia. Bang, setiap orang dia ada cara dia kerja. Betul tak? Tukar pengurusi, dia ada cara dia. Itu sebabnya manusia tu pemimpin bersilih ganti. Zaman Abu Bakar, cara kepimpinan Abu Bakar lain. Jangan nak samakan Abu Bakar dengan Nabi. Tak sama, bang. Nah, Nabi dengan Abu Bakar tak sama. Itu Nabi Rasulullah SAW. Siapa penasihat dia? Jibril. Abu Bakar penasihat siapa? Kawan-kawan. Abu Bakar ada cara kepimpinan dia. Meninggalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab ada kekuatan dia. Apa kekuatan Umar bin Khattab? Iaitu membuka kota-kota Islam, termasuk Konstantinopel.
Termasuk Hamra, pembukaan kota ni. Tengok hebat. Itu kekuatan Umar bin Khattab. Dia ada kelemahan kot lain pula. Tak sempat nak kumpul Al-Quran tu yang mana Quran sini? Tak ada Quran lah. Ha? Oh sana belakang sana. Quran. Tu Quran tu dikumpul bila zaman Osman. Kekuatan masing-masing. Tu sebabnya kita tidak boleh nak kata ke orang, sebab setiap orang ada kekuatan masing-masing. Nampak tak? Jadi itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan manusia. Saya lebih suka diam daripada saya bercakap-cakap. Saya tak nak. Dalam ceramah saya, tuan-tuan tak pernah tengok saya bukalah YouTube, saya kutuk siapa-siapa pun saya tak pernah. Saya takut saya kutuk, saya cakap satu hari nanti orang tu tak buat, saya kena minta maaf dengan orang tu. Jangan main-main. Tak kira siapa pun tuan-tuan. Itu sebabnya kita kalau nak tegur, dia ada saluran dia. Kalau nak tegur, ada saluran dia. Bukan maki hamun, bukan kutuk-kutuk. Itu sebab saya selalu tegur apa nama orang-orang politik agar mereka ni tidak menghina peribadi. Nak cakap, cakap dasar. Tukar dasar. Tegur dasar. Bukan tegur badan orang tu. Kalau dia buat maksiat, hukuman dia. Tapi ni tak. Kita kutuk tapi bukti tak ada. Itu bahaya. Sebab apa? Lidah itulah yang akan menyebabkan kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Pertama. Minta maaf tuan-tuan, saya tekak tak berapa okey lagi lepas kena Covid ni. Dia Covid ni dia lama sikit nak baik, tekak. Sebab dia Omicron kan. Doktor suruh minum air banyak-banyak. Dia kata ubat dah apa? Dah minum makan apa? Makan antibiotik. Dah 2 kali dah. Habis 2 kali antibiotik tak jadi. Jadi doktor kata minum air. Minum air banyak-banyak. Sekurang-kurangnya 3 liter sehari. Tu kadang-kadang 3 liter tu berat tuan-tuan. Kena ambil jamban letak ke tepi gitu. Oh banyak tuan-tuan. Sakit kepala. Nak bergerak pun malas. Nak tak nak kena minum. Minta ampun dengan Allah. Itu pertama sebelum kita masuk Ramadan. Bukan apa tuan-tuan? Kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah terima doa kita, Allah maafkan kita, manusia maafkan kita, masuk Ramadan kita buat ibadat yang tenang. Sebab dia fasa pertama ni. Fasa pertama minta ampun dengan Allah. Selesai minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Minta ampun dengan anak beranak. Penting. Ni bergaduh dengan anak beranak kes harta je. Oh jangan. Sekarang ni tuan-tuan, pergaduhan anak beranak kadang-kadang sampai peringkat saya fikir, ya Allah, bergaduh nak jaga ayah ni. Siapa nak jaga ayah? Oh boy, kau bagi besar tu ni. Terima kasih. Bergaduh. Kemarin ada orang telefon, saya on the way balik ke rumah, ada orang telefon, bergaduh. Ustaz, ni kami ni stres ni. Sebab tak tahu siapa nak jaga ayah ni. Allah, tuan-tuan. Keluar air mata saya tengah bawa kereta. Bergaduh nak jaga ayah ni. Ayah ni tak dia tak boleh bergerak, tahi nak kena basuh. Hantar ke anak tu kata apa? Anak tu kata saya sibuk, tak sempatlah nak jaga. Bagi ke adik nombor 3. Nombor 3 kata tak boleh, saya lagi sibuk ni musim Covid, nak kena jaga pesakit ramai. Tengok. Dah tolak menolak. Lah tadi saya kata habis macam mana? Takkan awak nak suruh saya jaga? Itu ayah awak. Ingat, ayah ini sampai kiamat dia adalah ayah awak. Satu. Dan itulah nama yang akan dipanggil di padang mahsyar. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. Kashim tu bapak kamu. Itulah yang akan dipanggil di padang mahsyar. Macam mana kamu boleh bergaduh siapa nak jaga mak bapak? Harta dia kau nak. Bila orang tu mati, kau berebut tanah sekekang kara. Kau berebut adik-beradik nak dapatkan tanah tersebut. Takkan nak jaga basuhkan tahi dia kau tak nak. Masa kau kecil, siapa yang basuhkan tahi? Mak saya ustaz. Dia jawab pula tu, mak saya basuh. Mak yang basuh. Betul mak yang basuh. Tapi kau tahu tak bapak kamu kerja kuat untuk bagi kamu makan sehingga keluar tahi yang dibasuh oleh mak kamu tu? Terdiam dia.
Saya kata kau jangan tanya soalan-soalan macam ni tau, siapa nak jaga bapak ni. Kau panggil malam ni, kau buat Google Meet, bincang adik-beradik, bagi terus tugas. Bukan bagi terus, bukan pilihan, okey, lelong, bukan. Tetapkan terus, okey, rumah abang satu hari Isnin sampai Selasa. Rumah abang ni Selasa, Rabu sampai Khamis. Kau tetapkan terus. Itu tanggungjawab semua. Kau jangan tanya siapa nak jaga. Ini tanggungjawab. Tengok, bergaduh adik-beradik. Ustaz, ada yang saya telefon, tak nak angkat telefon terus. Dia tahu saya nak bagi bapak tu kat dia. Tuan-tuan, percayalah anak-anak macam ni, Allah tak pandang di padang mahsyar. Itu sebabnya tuan-tuan, jagalah anak-anak kita. Hargailah mak bapak yang ada. Saya sampai cakap, kalau bapak aku ada, aku nak jaga bapak aku. Saya ada mak. Mak saya duduk dengan adik saya dekat Shah Alam. Kalau kita berebut, anak beranak rebut, mak narilah duduk sini. Mak saya pula dah jadi sibuk dia mengalahkan Datuk Seri Ismail Sabri. Kena tengok jadual dia ni, hari ni bulan minggu kat mana ni, biar berebut tak apa. Jangan tak ada orang berebut tak nak ambil. Tuan-tuan, jangan. Itulah satu-satu mak yang ada. Yang tadi tu, satu orang itulah bapak yang akan ada. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kenapa jadi macam tu? Bagaimana bapak dia ketika itu? Kama tadinu tudan. Macam mana mungkin bapak dia tunjuk, macam mana dia jaga mak bapak dia dulu, atuk nenek dia dulu, anak-anak tengok macam itulah anak-anak buat seperti mana dia buat pada mak bapak dia. Itu sebab kena beringat. Kama tadinu tudan. Macam mana kau layan bapak mertua, mak mertua, macam itulah yang orang akan layan pada kamu nanti satu hari nanti. Na'udzubillah. Sebab saya selalu muhasabah diri, saya takut tuan-tuan. Sekarang ni kita ada mak bapak, jagalah mak bapak kita betul-betul. Minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan manusia. Termasuk dengan mak bapak kita. Termasuk adik-beradik kita. Termasuk ipaduai kita. Percayalah cakap saya tuan-tuan. Sebab inilah pesan Nabi SAW. Itu yang pertama. Nombor dua. Bila Allah dah ampunkan dosa kita, step yang kedua diajar oleh para ulama iaitu kasratut doa. Banyakkan doa. Tadi imam baca doa, Allahumma ballighni Ramadan. Itu seorang. Kalau ramai, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Tak boleh bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Tak apa. Tak fasih bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris. Aduh. I can speak Malay very well. Because I duduk dekat UK 7 hari dah. Duduk UK 7 hari, tak boleh cakap Melayu dah. Baru duduk UK 7 hari pak. Kalau 7 tahun tahu dah. Dia tak reti tak balik Malaysia. What? Malaysia? Where? Malaysia. Aduh, letih. Tu sungguh. Tak boleh baca bahasa nak doa bahasa Inggeris. Doa bahasa yang kita boleh. Saya pergi ceramah di Sabah. Dia cakap bahasa, orang kata apa, bahasa, adalah bahasa ni lah, bahasa kaum dia kan. Kata, adakah Tuhan terima bah kita? Terima bah, kau doa saja, Allah faham. Ya Allah faham bahasa Sabah bah. Bahasa Sabah dia punya lahjah dia panggil istilah dia kan. Allah faham. Sebab Allah yang jadikan kita. Sifat Allah tu maha alim, maka Allah tahu segala-galanya. So minta doa. Ya Allah, masukkan aku di bulan Ramadan. Itu sebab kata para ulama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. 186 ayat Al-Baqarah. Apabila wahai Muhammad bagi tahu ke hamba-hambamu itu, kepada hamba-hambaku, kepada umat-umatmu itu, kalau nak minta-mintalah dengan Allah. So sekarang ni tuan-tuan, kita minta, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku nak merasa bulan Ramadan kali ni ya Allah. Kalau kau nak ambilkan aku umur ya Allah, ambil selepas tu ya Allah. Tolonglah bagi peluang ya Allah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan muhasabah tahun lepas. Daripada surau tuan-tuan je, dari masjid tuan-tuan je, berapa ramai yang meninggal sebelum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan? Ada tak surau masjid kita? Ada tak? Ada kan? Setiap tahun kawan saya meninggal sebelum Ramadan.
Tuan-tuan, sedih kan? Maknanya Allah ambil dia orang sebelum sampai masuk bulan Ramadan. Ada orang nak masuk sangat, tiba-tiba 2 hari sebelum Ramadan, accident, bawa Grab langgar dekat Ampang, langgar dekat kereta, dekat traffic light. Walaupun salah dia sebab tak berhenti kat traffic light, dia nak cepat, kena langgar dengan kereta Myvi, tuan-tuan, meninggal. 2 hari lagi nak Ramadan. Tuan-tuan, siapa? Isteri dia menangis. Saya pergi jumpa, menangis isteri dia. Kenapa dia kerja kuat tu? Dia kata dia nak cari rezeki, nak beli baju raya untuk anak-anak dia. Bang, sayang. Bini menangis. Isteri yang duk tengok suami keluar sebab dia kerja, dia engineer, kena berhenti kerja. Musim PKP, kerja tutup, tak ada kerja. Bawa Grab, tuan-tuan. Bawa Grab. Tadi saya nampak budak food panda tu, food Grab ke benda keluar sembahyang. Oh, suka saya, tuan-tuan. Sibuk macam mana budak ni singgah sembahyang. Rambut panjang pun tak apa, kita nampak rambut panjang ni iblis mana pula bagi. Bang, jangan bang, budak rambut panjang datang sembahyang maghrib, singgah sekejap, lepas ni pergi cari rezeki lagi. Oh, berkatnya budak tu, tuan-tuan. Saya duduk kat belakang ni, keluar tengok Allah, budak ni bagus yang mana. Kita pula sebab dia yang semayang, kita sebab apa kita rasa, ya Allah, ada anak muda macam ni, aku bangga, ya Allah, ada anak Melayu Islam kita macam ni, sibuk macam mana pun singgah semayang. Allah Rabbi. Lebih hina pangkat besar tapi tak pernah semayang. Itu lagi hina daripada budak-budak ni. Kawan saya meninggal 2 hari lagi nak Ramadan. Kerja kuat sebab apa? Nak belikan baju raya anak. Dia janji dengan anak ni nak beli baju Superman, baju raya Superman, nak beli. Cari rezeki lebih, tuan-tuan. Jadi kita ni, tuan-tuan, minta dengan Allah. Tak tahu kita ni macam mana. Kawan saya seorang lagi tu, perempuan, 1 hari lagi nak Ramadan, Allah uji dia dengan stroke. Pensyarah. Allah uji dengan stroke dia major stroke, tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Kebetulan pula dia punya otak ni, dia punya bahagian otak macam mana dia kata, tersepit ke macam mana. Jadi macam darah beku menyebabkan otak sempit. Apa? Jam. Oh, mungkin dia ada bahasa dia ada istilah dia. Saya tak ingat, tapi dia menyebabkan kalau buat pembedahan lagi teruk. Mungkin matilah. Jadi doktor tak sarankan, HKL, Hospital Kuala Lumpur, tak sarankan dia buat pembedahan. Duduk macam tu je. Tapi macam tu lah. Tak boleh bergerak. 1 hari sebelum Ramadan. Dah berapa tahun dah? Dekat 2 tahun setengah dah. Dekat 3 tahun. Dia kena masa awal-awal PKP tu. Dia kena. Allah uji dengan tuan-tuan. Itu sebabnya kita minta lah pada Allah, ya Allah, aku ni sihat, ya Allah, bagi sihat, ya Allah. Aku nak datang masjid je. Aku nak hidupkan rumah Allah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, Ramadan. Minta sungguh-sungguh. Itu sebab kata Imam Al-Ghazali, bila kau meminta, merintih dengan Allah. Merintih. Akak-akak kat belakang, minta dengan Allah. Menangis malam-malam tak apa. Menangis. Minta, ya Allah, aku masuk sangat Ramadan, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Isteri saya cerita, kawan dia pun sama juga. Seminggu nak Ramadan. Tengah masak. Tengah hari sempat lagi selfie kat sekolah. Selfie dengan kawan-kawan. Ayat dalam Instagram pun ayat dah pelik dah. Kenangan terindah bersama kawan-kawan di sekolah. Kenangan terindah bersama kawan-kawan di sekolah. Padahal di sekolah tiap-tiap hari. Ambil gambar. Tuan-tuan, balik rumah, masak untuk anak-anak. Tengah masak tu, suami kat luar, suami BDR, dengar dekat dapur, kedegung jatuh. Orang kalau meninggal, dia jatuh. Dia badan dia dah tak ada ni kan. Dia jatuh memang kuat, macam guni jatuh lah. Gum, jatuh.
Bunyi getegong. Dia masuk dapur tengok isteri dah terkulur dalam lain. Meninggal masa tu juga, kena heart attack. Umur berapa? 47 tahun. Allah ambil umur. Itu sebabnya tuan-tuan, banyakkan doa dengan Allah. Kalau kita tak meminta, Allah tak bagi. Itu sebab kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau dalam keadaan susah sekarang ni musim Covid, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Pemimpin, minta dengan Allah, tolonglah ya Allah, aku memohon padamu, hilangkanlah Covid ni ya Allah. Tak mampu kami nak menghadapi Covid. Tak cukup dengan vaksin. Apa lagi ya Allah? Habis dah cara kami buat. Jarak-jarak kami dah buat. Pakai mask, semua kami buat. Apa lagi ya Allah? Pakai mask macam ni pun kena lagi. Saya habis jaga dah tuan-tuan. Kena juga. 3 dos. Aku cocok 3 dos. Sini. Lupa kat mana cocok. Sini. 3 dos. AstraZeneca. Cocok lah. Tak apa. Sebab kita juru cakap JAKIM hukum. Jadi bila kita dah juru cakap, takkan kita nak suruh orang, kau pergi ambil dulu, nanti kau ambil kemudian. Tak boleh. Kita kena contoh. Kita ambil dulu. Kalau jadi apa-apa, aku tanggung kan. Mufti ambil dulu lagi. Bulan 11 mufti dah ambil dah. 11-12. 3 semua 3 dos. Cuma yang ada masalah kesihatan yang berat, doktor tak bagi ambil. Tak ambil lah. Yang dah tua-tua tu kan, 70, 60 lebih tak ambil. Dia tengok pada keadaan lah. Kalau ada yang ambil, ada yang kronik masalah, dia tak ambil. Tapi nak bagi tahu, pergi masjid cukup pakai mask. Semayang jarak-jarak. Saya datang pakai ni, sejadah saya. Walaupun kadang-kadang imam dah kata tak apa Ustaz, kami dah sediakan. Saya tak berani saya. Tata imam tu ada Covid. Kan? Tengok-tengok tuan-tuan, kena juga. Tak? Kita buatlah macam mana pun, kalau Allah kata nak kena. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka nak tak nak, minta dengan Allah. Kita sekarang ni yang minta, ya Allah tolonglah jaga aku ya Allah. Selamatkan aku daripada Covid-19. Tu je lah cara. Ni sekarang ni kita gapat. Batuk ke, tak batuk ke, gapat. Tak? Kecuali kita ni memang pergi test, air liur kan. Oh, dua lain. Duduk kat rumah. Jangan pula datang masjid. Kita jangan risau. Tawakal kepada Allah. Aku 2. Hilang jemaah, hilang lagi semua. Tak? Tak apalah tuan-tuan. Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha-usaha dah. Tak? Dulu kerajaan suruh cocok 2. Semua dah 2 dah sekarang. Tak? So, tak ada masalah. Kita dah jangan takut lagi dah. Tawakal. Jaga macam mana pun tak kena juga. Saya punya PA dekat pejabat UKM. Oh, tuan-tuan, dia punya jaga ni, emas dia pun tak pakai satu je ni. Mana ada ni, semua dia tak pakai ni. Dia 2 kuku ni. Lepas tu emas dia bukan emas murah-murah, yang betul-betul original, yang elok punya, bukan yang RM1 dapat sekambul tu. Tambah-tambah yang dapat pusing pergi kahwin, majlis kahwin dapat kan. Oh, tak pakai majlis kahwin tu, tak pakai dia buang gitu je. Dia kata ini tak lulus KKM. Dia beli hak elok tu. Dalam hak yang warna hijau ni, biru ni, yang eloknya, lepas tu 2 group gitu. Saya kata, kau tak lemas ke? Kadang kita ketua dia, kita berasa lemas tengok dia tau. Kau tak lemas ke? Oh, takut saya Ustaz Kevin. Dia lah punca saya kena juga. Dia yang kena dulu. Aduh, orang kata macam mana kau boleh kena? Saya pula kat pejabat, saya satu je lah tuan-tuan. Saya tak boleh, saya letih. Lemas, tuan-tuan. Kita nafas masuk balik. Dia tu Allah buat. Nafas dia jalan terus. Ini masuk balik. Otak pun bengong jadi tuan-tuan. Tu nombor 2. Banyak minta doa dengan Allah. Ni nak masuk Ramadan minta. Tuan-tuan doakan saya bila masuk Ramadan, saya doakan tuan-tuan masuk Ramadan juga. Kita sama-sama doa. Jumpa kan haji-haji jom. Ji, apa? Selain dia bersembang-sembang tu, dia boleh cakap kosong. Ji, doakan saya Ji Doa apa Ustaz? Doa boleh masuk Ramadan. Saya doa haji boleh masuk Ramadan. Sama-sama doa. Ini dipanggil doa ma baina aidin nas. Kita doa antara manusia. Daripada tanya benda-benda yang tak berfaedah, baik tanya. Ji, sihat? Alhamdulillah. Doakan saya Ji. Haji doa saya doakan Haji pula. Itu sebenarnya yang ajar Islam.
Akak-akak jumpa sebelah, kak doakan saya kak, insyaAllah saya doakan awak. Doa apa? Dia boleh masuk Ramadan. Dia pun doa, saya pun doa awak masuk Ramadan, insyaAllah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Nombor 3, ijtinab al-ma'asi. Ni sekarang ni musim jauhkan daripada maksiat. Tuan-tuan, maksiat ni kita boleh buat di mana-mana tuan-tuan. Nak buat maksiat, tuan-tuan sekarang nak buat maksiat, nak berzina, tuan-tuan boleh pergi ke hotel 5 bintang. Tuan-tuan duduk tingkat berapa? 20. Pakai kad tak? Nak naik tingkat 20, kad. Tak ada kad tak boleh masuk. Tak sampai pun tingkat 20 tu. Dan kad tuan-tuan hanya sah untuk tingkat 20, tak boleh pergi tingkat 21. Tak boleh pergi tingkat 21, apa ni, tingkat 18, tak boleh. Itulah satu kad yang ada. Betul kan? Kak, betul kan? Akak percayalah, akak tak boleh jaga suami kat luar. Tak boleh. Kecuali boleh beli yang macam yang orang balik umrah tu, dia pakai jam kat sini. Dapat detect orang tu kat mana. Habis lah, soal isteri beli mati kita. Tak bergerak kita. Awak pergi kat hotel Meridian, buat apa kat situ? Sudah. Saya ada fatwa macam ni, tapi nak bagi tahu. Tak boleh nak tahu. Tak boleh nak buat apa lah. Nak buat maksiat tuan-tuan boleh buat. Tetapi percayalah, kat mana tuan-tuan nak buat, Allah nampak tuan-tuan situ. Agak-agak lah kamu nak buat, Allah nampak. Sekarang nak mencuri, orang takut sebab ada tu CCTV, penuh CCTV, tak berani curi. Dia tahu orang sedang memantau, nampak muka. Ini tambah pula kita tahu Allah nampak. Kata Ibrahim Adham, "Idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makani la yara." Kalau kamu nak buat maksiat, cari tempat yang Allah tak nampak kamu. Itu tak nampak, tak jumpa lah. Terus tak jadi nak buat maksiat. Sekarang ni maksiat ni, itu yang besar. Maksiat kecil tak semayang. Buat benda-benda yang Allah larang. Tak bayar hutang. Ini semua maksiat. Tuan-tuan, kalau ada hutang sekarang ni, bayar dulu kat orang. Sebab orang nak guna untuk masuk Ramadan. Kita ingat, kita berhutang pandai. Pandai minta, pandai mengharap, pandai sebelum dapat duit. Dah dapat duit, kau tinggal orang tu, kau kesian tak orang tu? Orang tu dapat gembira sebab dapat tolong kamu tau. Haji datang nak minta tolong, nak minta duit, nak pinjam. Saya gembira sebab dapat tolong Haji. Bagi 1000, puas hati. Allah, Alhamdulillah aku dapat tolong kawan aku yang susah. Dia janji nak bayar 2 bulan lagi. Bukan 2 bulan, 22 bulan tak dapat apa lagi. Nampak tak? Macam mana kamu boleh biarkan kawan yang tolong kamu tu, yang Allah buka pintu hati dia nak tolong kita, tiba-tiba kamu biarkan begitu. Tu bab kata Nabi SAW, mutlul ghaniyyu zulmun. Orang yang ada duit tak bayar hutang, berdosa kerana dia zalim. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan buat maksiat. Itu maksiat. Menipu dalam jual beli, maksiat. Banyak nak sebut tentang maksiat ni, cukup banyak. Itu sebabnya tuan-tuan, maksiat ni kita cuba elakkan. Itu sebab kata Nabi SAW, innal abda la yuhrama minar rizqi bidzambi yusibuh. Manusia itu akan terhalang daripada mendapat rezeki disebabkan maksiat yang dia buat. Na'uzubillah. Kadang-kadang orang kata, kenapalah aku susah dapat rezeki? Cuba kau muhasabah balik. Maksiat kau apa yang kau tak buat? Baru ni ada seorang travel agent. Dia kata kat saya, dia kata, "Ustaz, saya rugi Ustaz. Ni sebabkan PKP Ustaz. Saya rugi hampir 5 juta ringgit Malaysia." Dia hutang duit jemaah 5 juta ringgit Malaysia. Ada orang meninggal tuan-tuan. Orang travel agent meninggal dunia, heart attack, sebab hutang terlalu banyak. Stres. Kena tipu lagi dengan hotel. Dia dah bayar hotel masa sebelum PKP, dah bayar hotel untuk berapa ratus orang, 1000 orang dia dah bayar kan. Tiba-tiba PKP. Buka PKP, ingatkan dapat balik duit, pergi tengok hotel dah tutup. Hotel dah tutup.
Cari tokek pun dah hilang. Tak jumpa. Sebab dah tutup, dia cabut biar. Orang yang deal dengan dia dah berhenti, tak ada nombor telefon pun tak ada. Bang, menangis bang. Terduduk dekat depan pintu hotel. Saya pun tanya dia, kata, sabar. Inilah ujian Allah bila kita berniaga. Ada ketika kamu untung besar-besar. Masa untung besar-besar, pernah tak terfikir, aku ada tak ambil duit orang daripada travel tu? Terdiam je. Berapa paling untung pada banyak? Pernah 10 juta. Pernah 13 juta. Untung. Masa tu fikir tak? Yang kamu pernah tukar janji hotel ni dapat hotel ni. Janji yang mutawif tu adalah orang daripada ilmuwan, orang pandai. Ustaz-ustaz yang terkenal sebagai contoh. Oh, yang akan bagi mengajar ni, bila dalam bas ni dia akan bagi tahu, tuan-tuan, di sinilah tempat Nabi SAW dan para sahabat berkumpul ketika nak perang Uhud. Kan sedap tu dalam bas kan. Kita pun celik mata. Janji orang macam tu. Tiba-tiba tuan-tuan, bila sampai sana, panggil orang yang kita pun tak faham apa dia cakap. Ya tuan-tuan, di sinilah tempatnya pokok tamar. Ya, di situ pokok tamarnya. Pokok tamar, aku pun tahu pokok tamar. Apa yang kat situ pokok tamar tu? Orang nak ilmu bukan nak tengok pokok tamar, betul tak? Pokok tamar sini pun ada. Kita nak tahu itu tempat apa. Oh, rupanya tempat para sahabat berkumpul untuk memerangi musuh-musuh Islam. Ya tuan-tuan, di sini adalah tempat Masjid 7. Di mana Masjid 7? Ya, Masjid 7 sudah tidak ada. Macam tu ya. Mana masjidnya? Ya, ada di atas, tak, enggak perlu tahu. Kita tak semayang di situ. Alamak. Bang, orang datang jauh-jauh spend duit 7-8 ribu nak tahu itu Masjid Abu Bakar, itu Masjid Fatimah. Kenapa nama Masjid Fatimah? Fatimah jadi imam ke? Nampak tak? Orang nak tahu, itulah sejarah. Kamu janji dengan orang nak bagi ustaz-ustaz macam tu, tapi tak bagi. Jadi tu yang orang lah kali duduk dalam buat apa? Pergi Mekah dapat sejarah. Ya, ustaz pergi mana? Masjid 7. Apa tu Masjid 7? Tak tahu. Masjid 7 adalah rumah-rumah. Tak ada habis-habis. Tengok tuan-tuan, tu sebabnya saya tanya, tidakkah itu nama penipuan kepada jemaah? Kamu ambil dah duit jemaah, tapi kamu tak bagi yang hak kepada jemaah. Tak kira lagi musim haji, janji 89,000. Kawan saya pergi haji, package 89,000. Seorang profesor UKM, sampai hari ni dia tak reda dengan Tokek tu pun dia bankrupt lah. Bankrupt. Dia kata dia tipu. Yang 89,000 tu sebenarnya package untuk 25,000. Oh, dia punya marah tu. Dia orang Kedah. Wajar. Kita sabar bro. Dah dapat haji dah, kira balik. Aku tak boleh terima. Aku nak jumpa dia daripada masyarakat. Aku nak tampak dia. Oh, garam betul. Saya kata sabar, nasib aku doa orang tu tak jumpa dah mamat ni. Sungguh dia memang garam ni orang Sikh. Garam sungguh tuan-tuan. Tapi tokek tu bankrupt. Sebab apa? Dia ambil duit orang tanpa hak. Kan? Ini berlaku kan? Tuan-tuan, tu sebabnya jangan buat maksiat. Sekali Allah ambil, kita semua habis kita. Itu nombor 2. Nombor 3, ijtina' al-ma'asi, jauhi daripada maksiat. Nombor 4, ni nak masuk Ramadan, kasratul infaq. Sekarang ni surau-surau masjid-masjid sedang buat kutipan untuk tabung Ramadan. Berebutlah tuan-tuan. Benda ni jangan kasih malu kita orang Melayu Islam dengan orang Pakistan, dengan mamak. Mamak tuan-tuan berebut. Saya ada 2 masjid dekat rumah saya. Satu Masjid Seri Putra, satu lagi Masjid Bukit Mahkota. Saya pergi dulu. Seri Putra, dia punya pengurusi je
Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi. Kenal kan? Ravi Abdullah, India Muslim, umur 18 tahun. Masuk Islam. Sekarang pakar tafsir kat Malaysia. Masjid dia orang macam ni, tuan-tuan. Ya Allah, 30 hari dah penuh dah. Penuh dah. Dia hadkan berapa kedai mamak boleh masuk. Kalau tak kedai mamak nak sapu 30 hari, orang lain tak dapat semua. Mamak tak boleh. Dia memang agresif, tuan-tuan. Agresif. Tu kenal kawan saya yang janggut panjang tu, kahwin dengan Heliza tu. Kan? Mahdi rambut janggut. Semua pakat nak buat janggut panjang, buat trim panjang gitu. Sebab dapat kahwin dengan artis. Kata kau tak payahlah, itu rezeki dia lah tu. Kan? Rezeki dia. Kita janggut licin macam tu belum tentu artis nak lagi. Ini orang panggil rezeki tersepak dia panggil. Rezeki terpisah. Aku pun tak faham macam mana rezeki dia. Tapi dia ni, ya Allah, buka orang kata nak buka makan untuk buka terak ni, duit keluar. Ya Allah, pemurah luar biasa. Geng-geng mamak ni pemurah luar biasa. Sama juga kita. Kalau mamak, sebab bagi mereka memberi di bulan Ramadan pahala berganda. Dia kerja yang itu. Kita pun sama juga. Kita nak bagi banyak tak mampu. Kita bagi apa yang kita mampu. Nah, macam setengah surau, semalam saya pergi 300 malaman. Untuk buka puasa 300 diperlukan oleh surau. Habis. Bukan ambil semua. Saya 50, 6 orang dah 300. Nampak? Kita pakat lah. Orang panggil pakat untuk infak kepada masjid kita. Bukan orang lain. Bagi makan kepada orang fakir miskin. Orang datang buka puasa. Bang, kita tak tahu siapa yang datang buka puasa. Tuan-tuan jangan tanya. Dan datang-datang makan ni apa ni, saja nak datang makan ke ataupun datang semayang? Oh, marah pula dia. Jangan bang. Saya pernah jadi orang yang makan di masjid. Masa zaman saya belajar buat masters, gaji tak ada. Saya pergi mengajar orang Quran dapat 300.5. Isteri saya punya gaji masa tu sebelum jadi pensyarah 800.5 mengajar sekolah agama. Dia 800.5, saya 300.5. Ada anak seorang. Bang, nak makan jimat. Naik motor. Habis mengajar, sebab lepas isyak kan, isyak kan saya jadi imam tarawih pula. Nak balik tak berbaloi sebab nak kena rugi minyak. Balik padahal rumah tak jauh. Dalam 8-10 km je. Naik motor, bagi saya naik motor tu bila tu minyak turun satu takak tu, Allah, minyak nak kena bubur. Padahal dulu RM3 penuh. Sekarang RM3 baru naik satu takak ke benda. Dulu kan minyak jimat. Lah kali semayang dekat-dekat tu je. Pergi masjid, duduk dekat tiang. Saya ingat lagi. Sama Ustaz Abdul Samad. Dr. Abdul Samad tu geng saya tu. Cuma dia lagi teruk lagi lah. Allah uji. Pergi Shah Alam. Dekat Hotel Concord tu basuh pinggan. Tu sekarang dia terkenal kan. Basuh pinggan kat Hotel Concord. Nak cari sesuap nasi, nak bayar duit belajar dekat UKM Masters. Tuan-tuan, saya pernah duduk kat masjid, duduk. Orang apa ni, nanti kan dia ada tok siap ke apa ni yang jaga makan ni tu, AJK makan. Okey, dah jemaah boleh kita ambil makanan ni, beratur. Kita beratur. Sampai tengok mana peha. Ayam ada peha kan, kita tengok peha. Sebab kena takut dapat tulang kan. Sebab dia main letak hati. Dia boleh jauh dah nampak ada peha. Ambil peha, tengok. Punya makan. Nak tambah tak ada, dah habis. Tak cukup. Saya ingat lagi, nangis sambil makan. Susah dulu tuan-tuan. Hari ni kita pula yang bagi. Kalau dulu kamu penerima zakat, hari ni kamu pembayar zakat. Kalau dulu kamu yang makan dekat masjid, hari ni kamu pula yang menginfak kepada masjid. Tuan-tuan, percayalah, kita amalkan amalan macam ni, kamu takkan miskin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. In tunfaq yunfaq alaik. Tuan-tuan, kita pakat-pakat buat. Ini masjid tuan-tuan, bukan masjid orang lain. Kita sama-sama tolong. Macam kakak-kakak nak infak kat sini boleh. Masak pun tak berat. Akak masak banyak-banyak, buat dalam Tupperware, hantar kat masjid dan surau. Letak ke depan. Buka tak siap. Habis kak. Percayalah, habis. Tak ada yang tak habis kecuali habis. Betul tak? Tak habis buka puasa kan. Lepas buka puasa, lepas tarawih apa benda?
More. Aduh, more. Kat Malaysia ni hebatnya, tarawih pendek, more panjang. Betul pengalaman tu. Saya pergi tazkirah, bagi jadi imam dan tazkirah dekat satu kawasan elit. Surau elit cantik tuan-tuan, surau tu, ya Allah. Lama dah saya tak pergi surau tu. Dekat golf. Jadi saya pun masuk. Cantik surau. Masa nak jadi imam tu, jemaah dia orang-orang elit lah. Datang ni semua ni kereta tak kenal tuan-tuan. Kereta Porsche. Oi. Memang orang kaya datang. Kat tangan belakang. Assalamualaikum. How are you? Cakap orang putih semua. Aku kata matilah aku nak bagi tazkirah masa orang putih lagi. Oh, orang-orang hebat-hebat. CEO tu, CEO ni, CEO bank, hebat-hebat. Tapi tak sombong. Tu bagus. Dia kaya tapi tak sombong. Ustaz, how are you? Long time no see. Gaya-gaya dia orang. Orang baik. Jadi masa nak semayang tu, ada seorang haji. Bukan macam haji lah. Pengurusi dia. Macam haji. Orang lama. Bukan orang tua, orang lama. Cakap orang tua terasa hati haji. Orang lama. Mari bagi tahu. Ustaz, sini orang, semua orang-orang senior Ustaz. Jadi kalau boleh jangan baca panjang-panjang kan. Maklum Ustaz, lutut. Kalau boleh baca pendek-pendek dalam setengah jam lah. Saya pun, tuan rumah cakap macam tu kan, pendek lah saya. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Itulah. Cumanya saya ni tak adalah baca inna a'tayna, tapi baca panjang tu lah. Saya baca pendek satu ayat je. Satu ayat je pendek. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la'ala khuluqin azim. Allahu akbar. Dah. Suka pakcik-pakcik belakang. Ini baru betul dia kata. Semayang setengah jam siap. Setengah jam tu siap dengan tazkirah lagi. Tazkirah 15 minit kan. Dia orang kaya-kaya tak boleh lama-lama. Panas dia. Ni pun nak berhenti dah ni. Tak boleh lama-lama juga sini orang kaya-kaya semua ni. Habis tazkirah makan tuan-tuan. La ilaha illallah, terkejut saya. Saya ingatkan nak buka puasa. Macam nak buka puasa. Pizza tak main Pizza Hut. Pizza Hut tak main, Pizza US tak main, pizza apa yang satu ni, Domino's tu. Ni pizza mari daripada hotel. Dia punya kotak lain, dia punya isi angkat. Itu satu menu. Tak kira lagi ada. Ui tuan-tuan, makanan astagfirullahalazim. Termenung saya. Saya kata, dia orang ni makan ke apa ni? Masa makan sembang. You know, dia kata, tadi I main golf 18 lubang. I tadi jalan, I tak ambil bagi, I jalan kaki. Oi, rupanya dia orang ni semua golfer, main golf. Jalan 2 jam tak apa. Main golf, tarik, lutut okey, sembahyang setengah 30 minit dia minta. Kalau aku tahu dia orang ni semua lutut bagus, main golf, aku baca sejam saja aku bagi dia. Tapi nak macam mana tuan-tuan? Dia orang ni minta wang. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni manfaatkanlah. Bukan nak kata baca panjang, tak. Kita buat yang terbaik. Ya, yang penting jemaah suka. Dan sekarang ni pun jemaah dia lain. Dia ada grup WhatsApp. Surau paling pendek di kawasan Ceras. Kat mana bro? Orang muda dia ada dah. Oi, kau masuk ke kampung ni, taman ni, dia ada satu surau nama Barakah. Kau masuk situ. Pergi penuh budak masuk semayang. Yang penting semayang dia kata. Habis tu makan sikit dia balik. Itu je, nak cepat. Kita terpulang apa? Kebijaksanaan imam. Nak ramai ke nak pendek? Nak ramai orang ke nak sikit orang? Nak ramai pendek. Nak orang tak ramai, insya-Allah bacalah satu muka surat. Insya-Allah. Yang banyak gaduh-gaduh ni tuan-tuan, yang buat apa? Buat 8 20 8 20, yang cakap 20 ke 8, dia orang pun tak datang. Buatlah, yang penting semayang tuan-tuan. Yang penting semayang. Jemaah ada. Buat makan-makan, yang penting kita infak. Jangan risau. Apa yang kita bagi tu pasti akan habis. Yang terakhir tuan-tuan, yang nombor 5, ibda' bi'ilmi Ramadan. Mulakan dengan mentelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam Ramadan. Yang paling penting yang berkaitan dengan perubatan. Orang sakit macam mana? Sakit yang macam mana tak boleh puasa, yang boleh puasa.
Orang dialisis boleh puasa ke tak boleh puasa? Tu dah mula dah study. Orang yang ada jantung, kan? Dia kena makan ubat jantung, dia kena baca. Kena tahu dah boleh makan, kena makan ubat pukul apa. Semua tu dah mula study dah. Dah mula belajar. Orang kena stroke, apa ubat kena makan? Nak makan pukul apa? Dah mula kena bertanya dah. Sekarang dah mula bertanya tentang hukum hakam tersebut. Orang yang ada ni masalah paru-paru, kena pakai apa? Inhaler. Pun sama juga dah boleh tanya dah. Doktor-doktor, saya ni kalau bulan Ramadan ni macam mana? Jangan dah masuk Ramadan baru tanya. Itu yang kelang kabut, kena sesak nafas macam mana pula? Tanya doktor. Yang kena pakai insulin, dah boleh tanya dah. Insulin tu batal tak wudu? Batal wudu pula. Batal tak puasa? Cop! Gitu. Batal ke tak? Semua tu dah mula kena belajar. InsyaAllah tuan-tuan puan, bila ilmu-ilmu agama ini, ilmu-ilmu berkaitan Ramadan kita dah buat persediaan, InsyaAllah tuan-tuan kita akan dapat bulan Ramadan. Yang penting kita dah ada harapan ke arah nak masuk Ramadan. 5 perkara yang saya sebutkan tadi, semuanya adalah persediaan nak masuk ke alam Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat masuk dalam Ramadan. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan tuan-tuan puan diberkati hidup tuan-tuan puan. Yang paling penting anak-anak kita tuan-tuan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa semoga anak-anak kita yang memenuhi masjid dan rumah Allah Azza wa Jalla ini, tuan-tuan, sebab bila kita mati nanti, yang akan imamkan kita bukan imam surau dan imam masjid, adalah anak-anak kita. Jadi mari kita tarik anak-anak muda, budak-budak muda, biar dia datang kat sini. Biar dia datang sini. Kalau dia nak main game pun, biar dia main game kat belakang. Yang penting dia main game dalam masjid. Azan dia sembahyang. Jadi ada setengah masjid, saya jumpa masjid tu, dia kuatkan wifi. Dia buka wireless, dia buka wifi dia kuat macam kat rumah. Unify pasang. Siapa budak-budak muda nak main game, sila ambil password. Tapi main kat belakang. Jangan buat main kat dalam ni lah. Dia main kat belakang. Nanti bila azan, budak-budak tu masuk. Dia tutup, okey, sembahyang dulu. Ada cara juga. Tak kisah tuan-tuan, kita buatlah yang terbaik. Itulah dakwah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya yakin kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.